السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin, muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, khususnya dalam kita menjalani ibadah dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-176 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Dan janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad disebabkan orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran, kerana sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah menetapkan tidak memberi kepada mereka balasan baik syurga pada hari akhirat kelak, dan mereka pula beroleh azab siksa yang amat besar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lepas, bahawa ayat ini membawa tema tasliyah. Tasliyah bermaksud motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasukkan ketenangan ke dalam hati baginda agar baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terkesan dengan apa yang berlaku di hadapannya, sama ada kekufuran, kemunafikan ataupun kefasikan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan ia bermaksud, janganlah hendaknya kamu disedihkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah ia memberi kesan ke dalam jiwamu, iaitu keadaan mereka merujuk kepada kaummu yang bersegera untuk terjerumus atau menjerumuskan diri mereka di dalam kekufuran dan menzahirkan kekufuran itu sebaik saja mereka mempunyai peluang untuk melakukan demikian. Dan mereka rela terjerumus di dalam kekufuran itu tanpa sebarang alasan atau tanpa sebarang pertimbangan. Dan ayat ini bermaksud larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda daripada merasa sedih, larangan daripada terus menerus berada di dalam kesedihan, dan juga di dalam apa juga faktor yang membawa kepada kesedihan itu. Contohnya, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyangka bahawa ramainya orang-orang yang sesat itu akan membawa kepada kemenangan mereka mengatasi orang-orang yang beriman. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sekiranya dipersoalkan apa makna firman Allah Ta'ala ini, wala yahzunka, dan janganlah hendaknya kamu disedihkan. Dan semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa sedih terhadap kemunafikan orang-orang yang munafik, terhadap orang-orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana seorang rasul semestinya merasa sedih apabila melihat
mad'unya, orang yang atau golongan yang diserunya, didakwahkannya itu melakukan sesuatu yang tidak diingininya. Maka maksud janganlah kamu bersedih ini ialah janganlah hendaknya mereka itu mendatangkan kesedihan yang membawa maksud kesedihan yang membawa kepada kebimbangan bahawa mereka iaitu golongan munafik dan golongan yang kufur ini mampu untuk mendatangkan mudarat kepadamu, mampu untuk melakukan apa sahaja untuk mengatasimu atau menjejaskan kamu. Demikian yang disebut oleh pengarang kitab Al-Kasyaf. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebabnya atau sebab larangan itu dengan firman-Nya, innahum lan yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka itu tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud sesungguhnya mereka itu, sama ada orang yang munafik atau orang yang musyrik itu, bagaimanapun mereka bersikap melampau dalam kekufuran mereka, dalam kesesatan mereka, dan bagaimanapun mereka mencuba untuk menyesatkan orang lain, sesungguhnya kejahatan mereka itu tidak akan sama sekali mendatangkan mudarat terhadap agama Allah ataupun mendatangkan mudarat kepada orang-orang yang dikasihi Allah sedikit pun. Kerana awliyaullah, orang-orang yang dikasihi Allah itu sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan suatu kemuliaan terhadap orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberitahu bahawa sesungguhnya usaha jahat orang-orang yang munafik dan orang-orang yang kafir dalam cubaan mereka mendatangkan mudarat kepada orang beriman dianggap sebagai cubaan mereka untuk mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis qudsi yang biasa kita dengar, Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu biharbin atau bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, yakni kekasihku, sesungguhnya aku mengisytiharkan peperangan terhadapnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi suatu tabiat kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi begitu prihatin untuk memastikan agama Allah ini dianuti oleh seluruh umat manusia, ingin memastikan semua manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pastinya sebagai manusia, sebagai insan, baginda akan merasa duka cita dengan penentangan mereka yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menceritakan tentang hal ini. Antaranya firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-8, Allah berfirman, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat, innallaha 'alimun bima yasna'un." Dan janganlah dirimu merasa duka cita atau merasa menyesal, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Yang bermaksud, maka jangan pula engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman dengan keterangan Al-Quran ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ayat yang seumpama ini dan ayat-ayat yang sepertinya, Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa duka cita dan kesedihan ini yang terbit ataupun yang berlaku disebabkan atau sebagai natijah kekufuran orang yang kufur. Dan Allah ingin mendatangkan ketenangan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar baginda sedar dan tahu bahawa kesudahan yang baik itu pasti akan menjadi milik baginda dan juga para pengikutnya dan para umatnya yang beriman dengan sebenar-benar keimanan.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah berfirman, yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Yang mana frasa ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyatakan bahawa Allah tidak akan sekali-kali memberikan bahagian yang baik walaupun sedikit kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang menolak dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, kerana mereka sendiri telah memilih kebatilan berbanding yang hak. Mereka sendiri memilih kesesatan berbanding petunjuk dan hidayah. Maka bagi mereka lah apa yang mereka telah pilih, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka dan menghalang mereka daripada beroleh sebarang kebaikan di akhirat. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan mereka mengecapi sebarang kebaikan di akhirat, tidak ada yang lebih layak buat mereka melainkan azab yang pedih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa sebagai pendakwah, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa sedih atau merasa duka cita terhadap tindak balas ataupun respon mad'u, orang yang kita dakwah itu. Apatah lagi jika respon itu tidak memerangsangkan atau tindak tanduknya tidak menunjukkan atau tidak memberitahu kepada kita apa yang kita inginkan, maka sudah pasti ia adalah suatu perkara yang biasa. Kerana itu para pendakwah, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, perlu mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah yang berbentuk tasliyah, seperti mana ayat yang kita sedang teliti ini. Maka kita juga perlu mencari ataupun membaca ayat-ayat yang seumpama ini, agar kita juga akan termotivasi, kita juga akan menghilangkan rasa sedih dan duka cita, agar kita tidak kecewa dalam melaksanakan dakwah, agar kita tidak berhenti dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam banyak keadaan kita rasa sedih, kita rasa tercabar, kita rasa duka cita apabila melihat tindak balas ataupun melihat mereka tidak menyahut sebarang ataupun dakwah yang telah kita laksanakan, yang telah kita berikan kepada mereka. Pun begitu, pada masa yang sama ia menunjukkan bahawa sebagai manusia atau sebagai insan yang menyeru manusia kepada agama Allah, kita perlu faham bahawa kerja kita hanyalah menyampaikan seperti mana Rasul-Rasul juga menyampaikan. Maka keputusan untuk memberikan hidayah ataupun sebaliknya adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Adalah hak milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlalu sedih dengan apa yang berlaku. Teruskan berdakwah kerana ia adalah perintah Allah, kerana ia adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar itu kena sentiasa dilaksanakan sampailah roh kita berpisah daripada badan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita contohi para nabi, para rasul dalam menyeru manusia kepada agama Allah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.